Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Muhammad Fasiah bin Muhammad Fakih, Pengurusi Fama, timbalan-timbalan Ketua Pengarah Fama, pegawai kanan, tetamu-tamu jemputan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Pada hari ini kita bersiaran secara langsung dengan semua pejabat-pejabat Fama Negeri, dan saya rasa seronok hari ini sebab saya lihat kehadiran yang ramai daripada Fama Negeri, daripada Perlis sehingga ke Johor, sehingga ke Sabah, Sarawak dan seterusnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama telah membaca Yasin, mengaminkan doa dan seterusnya melaksanakan pelbagai program-program yang telah diatur sempena dengan 55 tahun Fama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin bagi pihak pengurusan Fama mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk kerana telah meluangkan masa untuk hadir. Walaupun semalam kita baru balik daripada Johor, mesyuarat lembaga kita di Johor, dan hari ini kita ada program di mana kalau menyatakan sambutan bagi kita ini akan bermula daripada tarikh ini sehinggalah kita nyatakan pada penghujung bulan Oktober ini. Maknanya sebulan kita sambut. Macam keputeraan tutan lah, ada meletak kerja dan sebagainya. Jadi hari ini kita mulakan. Dan bersama-sama dengan kita juga ialah kita menjemput mantan timbalan Ketua Pengarah kita, Encik Basri. Terima kasih Encik Basri. Dan Datuk Garib juga terima kasih. Kita bawa Datuk Garib ini supaya dia masih menyedari bahawa dia adalah pegawai Fama yang dipinjamkan, ya. Don't fly very high, ya. Dan juga tahniah kepada semua, terutamanya kepada yang kita tengok tadi daripada TV Fama. Satu video yang cukup menarik. Kita beri tepukan kepada semua. Secara tidak langsung, signifikan dia adalah Cik Muhammad Hazrul yang berlakon di situlah, ya, sehingga dia menjawat jawatan sebagai TKP. Itu dalam filem lah, bukanlah dia masa ni, ya. Namun signifikannya adalah kalau kita nak transferkan siapakah pegawai itu. Sebenarnya pegawai yang telah mendapat mengalami segala evolusi itu sebenarnya adalah Encik Basri bin Jasmo. Jadi tanpa kita sedari bahawa yang Hazrul buat skrip ni pun, dia tak tahu yang Encik Basri ni akan datang pada hari ini. Sebenarnya yang dia bawa tu adalah Encik Basri, di mana bermula daripada seorang pegawai, penolong pegawai pemasaran sehinggalah menjadi TKP, maka yang ada pada kita hari ini adalah Encik Basri. Sebab itu kita bawa dia pada hari ini ke sini. Very simple kan, samping dia nak ambil kereta dia lah, itu nombor 2 lah. Jadi ini yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita melihatkan kepada era Fama. Era Fama apabila ditubuhkan pada tahun 1965, setiap kaki tangan sewajarnya tahu kalau 2020 ini tidak akan ada tanpa adanya 1965. Dan 1965 itu sebahagian besar daripada kita belum lahir lagi. Dan tidak dapat menjiwai bagaimananya. Oleh kerana itu saya masih ingat lagi adalah apabila saya di Singapura pada masa itu, bila saya nak suruh kaki tangan ini buat satu video yang berkaitan dengan penyanyi-penyanyi era 60-an, mereka tak dapat menjiwai apa yang saya nak. Saya tak salahkan mereka. Walaupun hati ini geram, kita cakap A, dia pergi B.
kerana mereka tidak menjiwai betapa indahnya tahun 60-an dengan lagu-lagunya. Lagu 90-an ni saya pun tak berapa faham dah. Ya. Namun begitu, inilah setiap kaki tangan perlu faham bahawa asal penubuhan fama itu, ini adalah merupakan sejarah di mana sistem padi kunca pada masa itu menyebabkan petani-petani tertindas, maka fama diminta untuk menjalankan peranannya. Dan pada masa itu, sebahagian besar daripada aktiviti kita adalah daripada jualan dan belian atau so-called trading pada masa itu dengan maklumat pasaran. Ini adalah merupakan antara core kerja kita pada masa itu. Namun begitu, bila zaman perubahan berlaku pada tahun 1985, maka kita menggalakkan petani-petani untuk berkecimpung terus di dalam pemasaran, di mana peranan fama telah diubah menjadi facilitator. Maka tertubuhlah Pasar Tani yang pertama pada tahun 1985 di Kompleks Bilik Sejuk di Johor Bahru. Ia mengalami evolusi di mana Pasar Tani berkembang dan sebagainya. Namun begitu, peranan fama telah diperkasakan melalui membangunkan usahawan-usahawan permasa. Dan di era masa kini adalah kita masih lagi melaksanakan program-program yang berkenaan, namun diperkasakan dengan era digital. Maka saya ucapkan tahniah kepada pihak Fama TV yang tadi pun dia sebenarnya mengambil, saya faham Fama TV ni dia mengambil pelbagai faktor dalam dia membuat itu. Lahir di Sabak Bernam, pengusi Sabak Bernam, kerja di Kuala Kangsar sebab KP orang Kuala. Dia orang ni pandai juga kan, nak hidup kan. Dan bila saya tengok tadi, saya terkejut. Penggambaran tu dah di rumah kelahiran saya. Sejak bila saya jadi orang Sabak Bernam, dia kata. Tapi tak apalah. Dia rumah, itulah rumah yang dinyatakan, itu adalah rumah kelahiran saya. Terima kasih kepada Fama TV. Dan saya ingin Fama TV ini menjadi satu apa yang dipanggil kutub khanah. Pernah dengar perkataan kutub khanah? Belajarlah. Dulu dipanggil kutub khanah masa zaman saya dan masa zaman chairman dan sebagainya, ditukarkan kepada perpustakaan. Kemudian ditukarkan kepada pusat sumber. Ini adalah evolusi dia. Jadi maknanya menjadi kutub khanah kepada segala bahan-bahan. Inilah peranan Fama TV. Jadi sila pertingkatkan peralatan-peralatan dengan dia punya studio-studio itu boleh dipertingkatkan. Kerana mereka ni bekerja lain daripada orang. Orang tidur, mereka bekerja. Sebab itulah nature dia. Ya? Bila malam baru idea tu datang. Kalau siang idea tak datang. Ataupun dia orang ni jenis suka keluar pada rumah, wallahualam lah. Dan kalau kita lihat lagi dalam era Fama pada masa kini, kita menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Cabaran-cabaran ini adalah kita tahu semasa COVID-19 kita diberi peranan yang begitu besar. Dan pada masa ini kita kena ingat bahawa semasa COVID-19 itu berlaku, kita tak ada pengalaman. Namun begitu, bila kita dah berlaku, dan kita jangan rasa leka atau selesa, kerana pada bila-bila masa mungkin ianya akan berlaku, ditambahan pula dengan kadar COVID-19 yang makin meningkat. Alhamdulillah, kita mengharapkan andai kata perkara itu berlaku, kita telah pun bersedia untuk memikul tanggungjawab kita di dalam melaksanakan hasrat kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini juga saya ingin memohon ataupun meminta kepada semua kaki tangan di peringkat ibu pejabat negeri dan daerah bahawa
jadikanlah tarikh hari ini pada 30 September 2020 ini merupakan di kelahiran kita yang ke-55. 55 ni apa dia, Anzara? Zamrud. Okey, Zamrud. Lepas habis Zamrud? Intan. Kan? Bukan Intan ni lah. Bukan Intan. Dia ada dia punya jubli-jubli dia itulah. Kita bulatkan tekad kita. Kita bulatkan tekad kita untuk kita berusaha dengan lebih kuat lagi. Jadikan di sini adalah merupakan satu titik tolak. Kalau tidak, sambutan ini tidak akan memberikan sebarang makna kepada kita. Hanya sambutan potong pulut kuning, dulu potong kek, sekarang jadi pulut kuning. Potong tu sanalah, potong sini sanalah. Akhirnya tidak akan boleh. Yang pentingnya adalah bagaimana kita menyemarakkan unsur-unsur dalaman kita ini supaya kita boleh membawa, menyumbang kepada fama yang lebih cemerlang. Ini matlamat kita. SOP-SOP, garis panduan telah pun disediakan. Malah yang terakhirnya surat amaran pun telah disediakan. Ya? Surat amaran itu adalah meminta kepada semua kaki tangan untuk menjaga disiplin-disiplin. Kita tidak mahu sebagai sebuah organisasi yang cemerlang ini diseliputi dengan pelbagai perkara yang tidak baik, mengadu domba, memfitnah, ya, bercakap tentang perkara, membocorkan rahsia dan sebagainya. Kita tak nak, maka di kesempatan ini juga, ya, saya ingin sekali lagi menegaskan dan memberikan amaran yang tegas. Surat telah dikeluarkan, jangan sekali-kali kita melanggar disiplin-disiplin itu. Don't ever try to challenge me. Ini pendekatan tegas. Yang hormat, kita kena bagi tahu pada diorang. Lepas ni diorang kata tak tahu pun. Itu layaknya yang paling senang bila dapat jawapan. Don't ever try to challenge me. Patuhi. Kita dah beri garis panduan, kita dah beri ini. Andai kata perkara itu berlaku, jangan salahkan pada pihak pengurusan. Salahkan kepada diri sendiri. Sebab sekali kita menunjuk kepada orang, maka 4 jari itu akan patah kepada diri kita balik. Dan jangan mengambil sikap baling batu sembunyi tangan dengan alasan ini bukan saya, ini orang lain. Itulah dia ayatnya. Ya. So, saya dah bagi amaran secara bertulis. Saya dah bagi amaran pada hari sambutan ulang tahun FAMA ini. Jadi saya mengharapkan kita menjadi insan atau warga FAMA yang berdisiplin dan boleh memberikan. Dan saya bagi penegasan sekali lagi bahawa jangan cabar saya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini kita telah pun melaksanakan satu program yang dinamakan DZA, Digital Zone Apprentice. Ya, ramai orang bila kita sebut DZA, dia kata Datuk Zainal Abidin. Dia bukan begitu. Ya. Digital Zone Apprentice. Kebetulan tadi, saya ni macam kebetulan dengan Cik Basri lah. Kebetulan nama itu. Sebab nama ini adalah begitu penting. DZA ni tak apa dikenali. Dia tak semacam BJ. Memang orang tahu itu nama Cik Basri Jasmo. Kan? Tak macam orang tahu AGR, Datuk Garib Ramin. Kerana nama mereka ni kalau di-type dalam Google, hanya itu je yang ada. Tak ada yang persamaan lagi dah. Oleh kerana ada sifat-sifat keturunan mereka dan sebagainya, maka itu ada. Tapi bila DZA ni, maka orang pun tak tahu. Ya? Jadi ini baru nak mulalah Datuk Garib dengan Cik Basri ya. Nama Cik Datuk Garib dan Cik Basri dah memang semarak daripada dululah lagi dah. Sebab agak berlainan nama tu dengan nama-nama orang lain lah. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada pencetus
kepada Digital Zone Apprentice ini, iaitu Encik Razi Roslam. Razi? Terima kasih. Razi telah mencetuskan idea ini dan bagi tahu kepada Cik Rosli bagi tahu kepada saya dan bagaimana application of the DZA ini. Ya. Dan DZA ini ada Digital Marketing Fundamental, Marketing Advanced, Marketing Mystery, yang sekarang ini kita nak develop golongan-golongan yang mempunyai fokus ke arah ini kerana kita ke arah pendigitalan. Razi pun bila saya tahu bahawa dia begitu ini, ya, Datuk Garik, ya, tak sesuai duduk di Pahang tu agaknya tu lah, dengan dia punya idea dan sebagainya. Ya. Tarik ke PKPS ke? Ya. Jadi saya amat menghargai usaha yang telah, inilah contoh inovasi yang kita nakkan ke arah satu, dan saya dipahamkan kita pun dah ada pertandingan masing-masing baru ni begitu bersemangat untuk melaksanakan program-program ini masuk dalam YouTube, ya. Bila YouTube tu nakkan undian, ada pula yang tag saya, tolonglah undi, agak dia pergi hantar je kepada semua orang kan, dengan saya sendiri dia suruhnya undi dalam tu. Takkan saya nak pergi undi, besok orang nampak pula KP pula pergi undi, ya. Agaknya bila dia hantar tu, dia pakai grup prompt semua kan. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang amat kita hargai. Tuan-tuan dan puan-puan, ada berita gembira kepada kita bahawa dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pengurusi kita dan juga Yang Berhormat Menteri, maka Kabinet telah pun meluluskan pembinaan projek pejabat korporat kita di Kelana Jaya. Jadi sekarang ni usaha-usaha telah dibuat, hampir 3 kerajaan barulah kita dapat. Dan insya-Allah kita akan melaksanakan perkara ini di samping beberapa projek-projek lain. Ya. Tapi saya faham bila sebut pejabat korporat ni mulalah memikirkan yang dah beli rumah kat sini macam mana nak ke sana dan sebagainya. Tak usah fikirlah itu. Jangan merayu pada saya sebab projek pembinaan itu adalah 36 bulan. Bila 36 bulan, 6 bulan adalah untuk proses ni sebagai, akan ambil masa lebih kurang dalam 48 bulan. 48 bulan saya dah tak ada, jadi tak guna merayu kepada saya lagi lah. Dulu nak merayu pada Cik Basti pun dah tak ada dan sebagainya. Fokuslah kepada kerja kita, jadi tak usahlah kita nak buat ni. Akhirnya, sekali lagi saya ingin merakamkan terima kasih ke atas usaha-usaha yang telah dibuat. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada Fama Negeri Sabah yang telah melaksanakan pelbagai program dengan VVIP semasa PRU yang baru-baru ini. Saya tahu bertimpa-timpa datangnya. Saya ingin merakamkan terima kasih juga kepada Fama Johor yang telah pun menjadi tuan rumah yang amat baik semasa mesyuarat lembaga. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua Fama negeri yang telah pun memberikan sokongan, dorongan, melaksanakan aktiviti-aktiviti kita. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan telah memberikan sumbangan yang begitu baik kepada Fama. Jadi pada hari ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Sebab kalau nak tengok kau dalam grup, ya, KP ni jarang bagi tahniah, KP ni jarang bagi terima kasih. Dia macam inilah. Kalau KP tak marah tu kira dah okey lah tu. Itu dah. Pegang je lah, itu je lah. Ya. InsyaAllah saya akan cuba ubah tu. Kalau selalu sangat bagi tahniah, selalu bagi dia orang ni rasa seronok lah. Bila rasa seronok dia mulalah dah flying very high, dia tak seronok pula nak buat kerja. Tapi tak apa, yang itu, yang penting bulatkan nawaitu kita untuk kita bekerja. Kepada semua yang akan mendapat anugerah-anugerah pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan. Dan daripada hati kecil ini, saya ingin merakamkan penghargaan
dan saya amat menyayangi semua kaki tangan Fama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih.